أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سدر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi muka orang-orang yang kafir pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Mereka menjalankan kerja yang berat lagi penat lelah. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang sangat-sangat panas. Mereka diberi minum dari mata air yang cukup masak panasnya. Tidak ada makanan bagi mereka di situ selain daripada pokok-pokok yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Sebaliknya, muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, berpuas hati dengan balasan amal usahanya yang baik yang telah dikerjakannya di dunia. Mereka tinggal menetap di dalam syurga yang tinggi tempat kedudukannya dan darjatnya. Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Di dalam syurga itu ada mata air yang mengalir. Di situ juga ada pelamin-pelamin berhias yang tinggi tempatnya. Dan piala-piala minuman yang tersedia. Dan bantal-bantal yang teratur untuk mereka bertelku atau bersandar. Serta hamparan-hamparan yang terbentang. Surah Al-Ghashiyah termasuk di kalangan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang awal masuk Islam menghadapi kezaliman, menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Tidak ada kesalahan yang mereka buat melainkan kerana mereka beriman. Mereka percaya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman mereka dengan memberi penekanan kepada beriman terhadap adanya hari akhirat. Hari yang mesti berlaku, hari yang akan datang, yang benar berlaku dan datangnya, yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini memberi penekanan kepada peristiwa hari kiamat, peristiwa hari akhirat, peristiwa yang mesti berlaku. Jangan sedih, jangan takut, jangan bimbang. Mesti berlaku pada hari kiamat kelak, di mana Allah akan memberi balasan
kepada manusia semuanya. Ketika manusia dilingkungi oleh kedahsyatan huru-hara hari kiamat, maka Allah membahagikan manusia itu kepada mereka yang beriman dan mereka yang kafir. Termasuk yang munafik, kafir juga dibahagikan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Mereka yang kafir menerima balasannya, jangan bimbang. Mereka yang beriman menerima balasannya, maka gembiralah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi ujian itu. Itu sementara waktu di atas dunia sahaja. Surah ini juga menyatakan tentang dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kejadian makhluk yang ada di atas muka bumi, makhluk yang dapat dilihat oleh manusia, dilihat dengan mata kasar, di antaranya binatang unta yang menjadi kenderaan mereka. Dengan kejadian yang menakjubkan, hidup di padang pasir yang panas, boleh berjalan perjalanan yang jauh, boleh membawa barang-barang yang berat, membantu manusia dengan kejadian yang menakjubkan. Bumi tempat mereka berpijak, mereka boleh hidup di atas muka bumi. Kejadian tanah yang terhampar di hadapan mereka, bukit buka dan gunung ganan, itu semua kejadian yang menakjubkan, menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula ke langit, dengan segala langit, segala isi dan bintang cakrawalanya, matahari, bulan dan bintang-bintang. Di antara bintang-bintang itu menjadi penunjuk jalan kepada manusia dalam perjalanan di padang pasir dan perjalanan di laut. Peredarannya mempengaruhi musim yang ada di atas muka bumi ini, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa seluruh alam ini adalah di bawah kerajaan Allah taala. Bukan saja Allah menjadikan, bahkan Allah memerintah alam dengan undang-undang dan peraturan-peraturannya. Maka berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, perkitabnya, dan berimanlah kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini diberi amaran dengan penutupnya, iaitulah manusia akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dipanggil balik, akan dihisap dan dikira segala amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman tidak khawatir. Orang-orang yang beriman tidak bimbang. Percaya pada rahman Allah, percaya pada murahnya Allah, percaya kepada adil dan kesiannya Allah kepada hamba-hambanya. Maka orang-orang yang kafir, terimalah balasannya, kerana dia tak percaya, maka akibat tak percaya akan lihat pada hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah? Adakah datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiba kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam percakapan berkenaan dengan hari kiamat, ketika manusia dilingkungi oleh kedahsyatannya, dilingkungi oleh huru-haranya yang sangat menakutkan. Tidak ada beza di kalangan manusia itu, termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk malaikat yang muqarrabin, dalam keadaan yang tunduk kepada Allah, takut kepada balasan Allah pada hari kiamat kelak. Maka apatah lagi, barulah tahu mereka yang kafir, mereka yang menunjukkan kuasanya dengan zalim di atas dunia pada hari ini, pada masa itu baru dia tahu
tentang ketakutan hari kiamat. Kita sudah diberitahu pada hari ini. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Muka-muka mereka yang kafir, yang zalim, yang melawan Allah pada hari kiamat itu tunduk. Tunduk. Tak boleh hakak muka lagi. Hari ini mu boleh tunjuk gajah. Mu boleh tunjuk kuat, mu boleh lenggok. Tunjuk agah. Agah ni binatang kecil. Kecil dia agah tu, kecil pada nyamuk lagi. Tapi nyombong. Kalau dia ketik kita sakit sangat, tak padan dengan agah. Lepas tu orang tua kata agah. Ini dia. Itulah mereka yang zalim, yang sombong ini. Dibandingkan oleh orang tua dengan agah. Tunjuk henelang dia. Kekoh gajah dia, kekoh agah. Agahnya dia. Sombong, berasa dia besar. Berasa dia kuat. Pada hari itu tunduk. Bila berlaku hari kiamat, barulah sedar tak boleh nak buat apa. Amilatun nasibah. Mereka menyedari amalan-amalan mereka yang memenakkan di atas dunia dulu. Pergi ke sana, pergi kemari, cari pitih, cari duit, cari kedudukan. Gunakan pitih, gunakan duit, gunakan kedudukan untuk lawan Islam. Untuk kerja maksiat. Untuk menentang Allah Ta'ala. Hari itu barulah dia sedar bahawa kerja mereka penak saja je. Bahkan di hari kiamat lebih penak lagi. Mengheret rantai-rantai yang membelenggu mereka. Amalan-amalan mereka yang jahat di atas dunia itu menjadi rantai-rantai dan gari-gari yang membelenggu mereka. Yang mengikat mereka. Mereka akan heret dengan beratnya di padang mahsyar itu. Akan mengheretnya dengan berat di padang mahsyar itu. Barulah mereka tahu tasla naran hamiyah, menyalanya api neraka yang sangat membakar. Api neraka yang sangat membakar. Disebut di dalam hadis, serangan-rangan ahli neraka itu ialah seorang yang diletakkan di tempat lengkok tapak kakinya. Kecil saja tempat lengkok tapak kaki. Lalu menggelegak otaknya. Laksana menggelegak air di dalam perut. Itu yang ringan seksanya. Apalagi mereka yang berat seksanya. Dinyalakan api neraka yang membakar. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum daripada air yang paling panas dan paling masuk panasnya. Dia beri minum air yang sangat panas yang boleh memutuskan orak perut, putus-putus takut semula, putus-putus takut semula, untuk menambahkan seksanya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan malaikat daripada dhari'. Dhari' ialah sejenis buah kayu di padang pasir yang binatang unta tak sanggup makan. Binatang unta yang sangat kuat, yang boleh kekeh pohon yang berduri, tak sanggup nak makan buah dhari'. Buah dhari', buah yang berduri, yang sangat dahsyat rasanya. Setengah ulama mengatakan yang beracun. Yang beracun, yang menyakitkan. Inilah makanan yang diberi kepada ahli neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak boleh menggemukkan tubuhnya. Yang tidak ada zat langsung. Yang tidak boleh menyegarkan tubuh. Tak boleh menyihatkan tubuh. Dan tidak boleh menghilangkan kelaparan sedikit pun. Tak menyihat dan tidak menghilangkan kelaparan. Makanan itu untuk menyeksanya sahaja. Padan muka di atas dunia ini, mereka makan apa saja. Mereka minum apa saja. Mereka isap apa saja. Benda yang tidak ada faedah, yang menyakitkan diri, yang diharamkan oleh Islam, dimakannya
Padahal Tuhan kata ini merosakkan diri dia. Dimakannya, diminumnya, dimabukkan dirinya, dihilangkan akalnya. Tuhan larang, degil, memabukkan dirinya sendiri, menjadikan sakit pada dirinya sendiri. Maka dibalas dengan makanan yang menyakitkan pada hari kiamat, pada muka. Wujuhu yawma idzin na'imah, berbeza pula dengan ahli syurga, iaitulah orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, di mana muka-muka mereka pada hari itu dalam keadaan berseri, melihat benarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu di dalam kitab Allah, diberitahu oleh kata-kata Allah di dalam Qurannya, dan diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitahu oleh ulama, oleh tok-guru dan ustaz-ustaz yang mengajar, memberitahu tentang amal yang soleh diberi pahala. Dia dapati amal yang soleh itu ada pada dirinya pada hari kiamat, menjadikan mukanya berseri, li sa'yiha radiyah, kerana amalannya yang meredakan, amalannya yang meredakan di atas dunia, amalan yang meredakan dirinya dan meredakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan kepadanya pada hari kiamat, dan dia melihat amalan itu fi jannatin aliyah, berada dalam syurga yang tinggi kedudukannya. Diletakkan di dalam syurga yang merupakan kebun-kebun dan tanaman-tanaman yang menyegarkan, yang ada di dalamnya berbagai-bagai jenis buahan yang diambil dengan mudah, dicapai dengan tangan, berada di hadapannya, tidak perlu dipanjat macam khabak pohon rambutan, khabak pohonnya, tak ada lagi dah. Buah tu datang di hadapan dia sendiri, tak perlu menunggu macam tunggu deriang luruh, tidak, datang sendiri di hadapannya. Buah-buah yang dia tengok di atas dunia dan buah-buah yang dia tidak tengok di atas dunia. Syurga yang ada di dalamnya kebun-kebun yang indah, buah-buahan yang lazat, dan tempat tinggal istana-istana yang indah dan cantik. Bilik-bilik yang mengamankan, yang hidup dalam keadaan tenang dan aman, dibina daripada jongkong-jongkong emas, bukan batu bata lagi, bukan batu bata, batu-batu jongkong emas dan perak dan mutiara. Fiha ainun jariyah, di dalamnya mata air yang sentiasa mengalir, yang tidak putus-putus. Disebut di dalam ayat-ayat yang lain sungai daripada air biasa, sungai daripada susu yang tidak basi sampai bila-bila, sungai daripada madu yang dibersihkan daripada lilin, sungai daripada air buah-buahan yang disebut hari ini dengan arak. Tapi arak ini arak yang pening pada, arak yang basi, air buah-buahan yang sengaja dibasikan, dibusukkan, diburukkan, bahasa jenis bodoh. Tuhan buat molek-molek, sengaja dia ambil buah tu biar jadi basi, jadi buruk. Letak biar jadi tapir, jadi buruk. Lepas dia, masa buruk tadi dia makannya, nak suruh pening kepala. Ini huduhnya perangai manusia. Dalam syurga tidak. Air-air buahan yang tidak memabukkan, yang mengalir, yang tak putus-putus. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada tempat-tempat duduk, nama kalah kursinya, nama kalah singgah sana ke katil ke apa saja, tempat-tempat duduk yang diangkat. Wa akwabum mawdu'ah, dan bekah-bekah air yang diletakkan, bekah-bekah yang terdiri daripada piala-piala
Bukan piala untuk hadiah, sekadar hadiah itu saja. Piala yang boleh diisi di dalamnya makanan, minuman-minuman yang lazat, wa nama'ariqu masfufah, dan bantal-bantal yang disediakan untuk berehat, bata-bata yang disediakan untuk berehat, bata-bata yang indah, wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah, dan hamparan-hamparan yang dihamparkan dengan indah, dengan cantik, yang menyelerakan siapa yang duduk di atasnya. Itulah dia gambaran syurga yang dijanjikan oleh Allah. Itu sekolah digambarkan kepada kita. Yang sebenar syurga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Barang yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah terlintas dalam hati manusia, yang tak pernah didengar dalam telinga. Telinga tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Telinga tak pernah dengar. La tasma'u fiha laghiyah. Tak ada benda lara dalam syurga tu. Benda yang kita dengarnya menarik. Menarik. Yang sedap dengarnya. Yang tidak lara. Yang menyegarkan fikiran. Yang menyegarkan perasaan. Makanan, minuman yang menyihat, yang menyegarkan. Tak ada kecing, tak ada berok lagi dalam syurga. Tak ada jambang dalam syurga. Jambang tak ada. Tempat nak air kecing tak ada. Kerana tak ada kecing, tak ada berok lagi. Makanan-makanan itu menjadi peluh yang harum bauannya, bertukar menjadi peluh yang harum bauannya. Dijadikan nikmat semuanya, berbeza dengan kehidupan di alam dunia ini. Sekiranya kita terfikir dengan apa yang disebut ini, apa yang sebenarnya lebih daripada apa yang kita fikir, itulah dia syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Ya. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Maksudnya, mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat? Tidakkah mereka memerhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan, dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya, dan keadaan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolaknya. Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi peringatan. Pemberi ingatan. Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima Islam, menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu. Akan tetapi sesiapa yang berpaling dari kebenaran serta ia kufur engkar, maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, dan selain dari itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amal mereka. Ayat yang dibaca ini
Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita tanda-tanda kejadian alam adalah dalil kepada adanya Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat dan kepada seluruh manusia, Arab dan bukan Arab. Firman Allah Ta'ala, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Adakah mereka tidak melihat bagaimana binatang unta diciptakan? Allah Ta'ala suruh orang-orang Arab melihat binatang unta, iaitulah binatang yang hidup di padang pasir yang kering kontang, yang tidak ada air. Binatang yang besar dijadikan oleh Allah dengan sifat yang menakjubkan. Boleh berjalan jauh walaupun berbulan-bulan perjalanan. Tak minum air dalam masa yang lama. Sebulan tak minum air tak apa. Ini binatang unta. Binatang yang sangat sabar. Boleh dimakan dagingnya, diminum susunya, dan disimpan di dalam jasadnya air. Boleh simpan air dalam jasad. Dengan sebab itulah dia boleh musafir berbulan-bulan lamanya. Abu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, penglima Islam yang terkenal, dia ambil tindakan disiplin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Khalid ditugaskan untuk memerangi Iraq, dan dia berjaya memerangi Iraq, menawan Iraq, hampir menjatuhkan kerajaan Parsi. Setelah dia berjaya membantu Iyad bin Ghunaim, seorang penglima, Sayyidina Abu Bakar kata, "Wahai Khalid, mu pimpin tentera di sebelah selatan, Iyad pimpin tentera di sebelah utara. Barang siapa yang dulu sampai di bandar Al-Qadisiyah, pusat kerajaan Parsi, dialah yang menjadi penglima tertinggi tentera." Tiba-tiba Khalid sampai dulu di Al-Qadisiyah. Iyad dikepung oleh tentera Parsi dan Rom di utara. Dan Khalid membawa tenteranya membantu Iyad bin Ghunaim yang dikepung, dan berjaya menyelamatkan Iyad. Lalu setelah berjaya mengalahkan tentera Rom, sebahagian tentera Rom, dan mengalahkan tentera Parsi, lalu dia mengalahkan tenteranya balik ke Al-Qadisiyah, pusat kerajaan di masa itu. Dia suruh tentera dia pergi dulu, lepas tu dia senyap-senyap pergi haji, kerana musim haji. Senyap-senyap pergi haji dengan pasukan berkuda yang dianggap kenderaan yang paling laju di masa itu. Dia pergi haji di Mekah, lalu orang tengok dia duduk cukup kepala di Mina. Macam mana pula Khalid ni? Dia ditugaskan untuk pergi memimpin tentera Islam, tiba-tiba pergi ke Mekah pula dah. Lalu diberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa dia tengok Khalid duduk cukup kepala dekat Mina buat haji. Lalu Sayyidina Abu Bakar tulis surat pada dia, "Wahai Khalid, awak telah melakukan satu kesalahan. Awak ditugaskan untuk memimpin bala tentera. Tiba-tiba awak pergi buat haji, tinggal anak-anak buahmu di Iraq. Aku hukumkan kamu, wahai Khalid, pergi ke Syam. Mau pergi ke Syam, bantu Abu Ubaidah yang dihantar ke Syam untuk menghadapi tentera Rom." Lalu Khalid berfikir untuk meredah padang pasir daripada Iraq ke Syam, tidak melalui Taif, tak melalui Mekah, dan tak melalui Madinah. Terus mengharungi padang pasir daripada Iraq terus ke Syam. Tidak ada manusia di tengah jalan. Bagaimana nak buat? Lalu Khalid memanggil orang Badui. Tanya orang Badui, ada air tak tengah jalan? Tak ada. Tak ada air tengah jalan. Mati. Nak bekal air tak cukup, mati. Macam mana nak buat? Kata orang Badui,
ambil boleh 2, 30, 40 ekor unta, suruh unta puasa. Puasakan unta tu selama seminggu, 2 minggu, lepas tu we minum air dia tu. We minum air. Biar unta tu minum banyak-banyak. Lepas tu jalan dengan unta tu. Setelah habis air, sembelih. Sembelih ambil air dalam unta tu. Sembelih, lepas sekor sembelih. Berapa hari sekor, sembelih sehingga sapa ke Syam. Boleh sapa. Ini cerita unta ni. Tuhan jadikan unta binatang yang menakjubkan. Di mana Khalid menggunakan kepakaran orang Badui tentang binatang unta. Lalu dibuat sebagaimana orang Badui suruh. Orang Badui suruh, kemudian memang betul lah, siapa tengah jalan air habis, padang pasir tak ada air, unta dia sembelih unta, habis 2, 3, 40 ekor unta habis unta, air tak ada, dak siapa lagi ke Syam. Nak buat macam mana? Panggil orang Arab Badui tadi, dibawa, macam mana air dah habis ni? Kata orang Arab Badui itu, mu tunjuk ke aku kelabut mata, orang tua dah. Orang tua memang pengalaman dia lebih. Mu tunjuk pada aku pohon kayu, kalau tengok daripada jauh nampak macam orang duduk, dia kata orang Badui ni. Lalu dibawa, nampak pohon kayu macam orang duduk, pergi. Gali bawah, potong, ada air dalam. Maka air dalam, ada di pohon kayu yang menyimpan air di padang pasir. Di sini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala jadikan pohon kayu dan binatang perkara yang mengherankan, yang menakjubkan. Ini menjadi dalil kepada kekuasaan Allah. Dan untuk menolong manusia, untuk membantu manusia ketika menghadapi kesusahan. Apalah yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Adakah kamu tidak melihat bagaimana binatang unta diciptakan oleh Allah? Tengok binatang unta. Disebut di sini unta. Begitulah juga dengan binatang-binatang yang lain. Lembu, kobra, kambing, biri, ayam, itik. Mereka yang mengkaji ilmu hayawan akan menemui tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hayawan. Sama ada binatang darat, binatang laut, binatang udara yang terbang, masing-masing ada keistimewaan kejadian dia. Ada satu kitab yang dikarang oleh ulama kita, Ad-Dalimi Hayatul Hayawan Al-Kubra, menceritakan rahsia-rahsia binatang. Disebut di dalam itu 1000 binatang. Tiap-tiap binatang tu ada rahsia yang Tuhan jadikan di sebalik kejadiannya. Bukan sahaja ada yang makan daging, ada di antaranya untuk obat pada manusia, dengan sukatan-sukatan yang diketahui oleh ahli ilmu dalam bagian itu. Jangan nak derah baik, gomor banyak-banyak, kau mati derah. Makan obat lebih, nak suruh derah. Kena ada sukatan-sukatan dia. Ahli-ahli yang mengkaji berkenaan dengan dia tahu bagaimana kajian dibuat. Termasuklah binatang-binatang yang najis. Binatang yang najis tu ada di antaranya Tuhan jadikan bukan untuk makan, untuk perubatan. Pakar-pakar perubatan beritahu kepada saya bahawa pada injak jantung babi injak dia satu-satunya yang boleh digunakan untuk menyelamatkan jantung manusia. Nak makan tak boleh? Tak boleh kedok babi ni? Boleh. Tuhan paman tarra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Ini ayat Quran. Paman tarra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang berada dalam keadaan darurat, Quran, ayat Quran, maka dibenarkan kepadanya dengan cara yang tidak melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada ayat Quran. Mana babi ni? Quran kata begitu. Nak lawan Quran, lawan lah. Lawan Quran. Nak tunjuk pandai pada Quran. Babi lah. Ada tepak dia. Tepak yang Tuhan sebut dalam Quran. Bukan untuk makan ke darah, tapi untuk digunakan dalam ilmu perubatan. Diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dak warak makna warak mu dengan Quran. Nak tunjuk warak lebih pada Quran. Jangan lawan Quran. Ini Quran kata begitu. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana diangkat langit itu.
Di sini orang yang mengkaji tentang angkasa lepas, menggunakan teropong, menggunakan alat, bukan saja melihat bintang-bintang, cakrawala, bulan, matahari dan lain-lain, mengikut peredarannya. Bahkan orang yang ke laut dapat melihat bagaimana masa bulan kecil, air pasang berapa kali, bulan sederhana pasang 2 kali, bulan besar pasang sekali, arus ke timur dan ke barat, dipengaruhi oleh peredaran bulan yang duduk di atas kepala kita. Bintang-bintang yang beredar, lihat bagaimana Tuhan jadikan langit diangkat. Itu satu bulan, satu bintang, satu matahari. Bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Dengan langit itu sendiri yang tak mampu diketahui oleh manusia, hanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada bukit buka dan gunung ganang, bagaimana dipacakkan bukit buka dan gunung ganang itu. Bukit buka dan gunung ganang yang ada di atas muka bumi laksana paku dan pasak yang memaku kedudukan bumi ini. Dijadikan oleh Allah dengan pohon kayunya, dengan air yang ada di dalamnya. Titipan air di dalam bukit gunung ganang itu, ada air terjun pula menyalurkan air sungai. Dalam masa setahun dah habis air itu tubik semua. Ini menakjubkan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita kena sedar. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dihamparkan. Allah taala jadikan bumi di seluruh dunia laksana hamparan. Manusia boleh berjalan, boleh bergerak, boleh bekerja di atasnya dengan mudah dan senang. Kadang-kadang Allah Ta'ala ajar jajaran sekali dengan gempa bumi. Dia ajar dengan gempa bumi dia sekali supaya manusia sedar dan insaf. Balik pada Allah Ta'ala. Bumi adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak mereka beriman kepada Allah. Ajak mereka balik kepada Allah, ikut hukum Allah Ta'ala. Engkau hanyalah ditugaskan untuk memberi peringatan saja wahai Muhammad. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak ada kuasa terhadap mereka. Nak jadikan mereka itu beriman, itu hidayah daripada Allah. Ada orang yang Allah beri petunjuk pada dia jadi beriman, jadi Islam. Walaupun dia duduk di tanah Melayu, duduk di Pulau Jawa, duduk di Australia, duduk di Amerika, duduk di China, masuk Islam. 1000 tahun jarak masa dengan Nabi SAW, tak pernah tengok Nabi pun, dengar cerita saja, masuk Islam, dapat hidayah. Ada orang tu hidup masa Nabi, Abu Jahal. Abu Jahal hidup masa Nabi, anak-beranak Nabi, waris Nabi, Abu Lahab, kuat saudara pula. Kelih Nabi dengan mata. Nampak Nabi ni benar, baik, amanah, berjuru, cerdik, tidak ada bandingan. Tiba-tiba tak masuk Islam, lawan Nabi. Golongan ahli kitab tunggu di Madinah, tunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Bila Nabi mari, tak masuk Islam, lawan Nabi, racun Nabi, biar Nabi mati. Usaha nak bunuh Nabi. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak ada kuasa untuk menjadikan mereka itu beriman wahai Muhammad. Allah yang memberi hidayah, tanggungjawab engkau memberi tahu saja. Illa man tawalla wa kafar. Malaikat mereka yang berpaling dan kufur, yang berpaling dan kufur, yang melawan Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Maka Allah akan azabkan dia dengan azab yang paling besar. Dimasukkan ke dalam neraka, azab yang paling besar kepada mereka yang kafir ini. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka. Kami akan panggil mereka semua kembali kepada kami. Setelah mati dimatikan, kami balik pada kami. Tuhan kata, balik pada aku semula. Bertemu dengan aku setelah dijadikan hidup di atas muka bumi. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian terpulanglah kepada kami untuk menghisap segala amalan mereka yang mereka buat di atas dunia ini. Wallahu a'lam.